Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT di hari Jumaat yang bahagia, yang barakah ini. Sekali lagi bersama dengan Pak Haji kita belajar tentang tanam tanaman ubatan. Tanam-tanam ubatan ini adalah ayatul rahman, tanda-tanda kebesaran Allah di atas muka bumi. Jadi bila kita belajar tentang herba, satu perkara yang Pak Haji nak sampaikan, kita belajar ini untuk kita belajar tentang makhluk-makhluk Allah ini untuk kita memuji, bertasbih, menyembah Allah Al-Khaliqnya. Itu yang paling penting. Jadi oleh sebab itu maka semakin banyak kita belajar, semakin tinggi tadabbur kita, fikir dan zikir. Dan yang selalu Pak Haji sebut ialah bila kita tengok pokok tu kita tak nampak apa-apa. Bila kita belajar kita nampak apa-apa. Kita istighfar, astagfirullah, ya Allah ampunlah dosaku dahulu, aku tak mengetahui begitu banyak nikmat yang kau berikan kepada aku ini. Seperti contoh pelajaran kita pada hari ini, iaitu pokok kekabu atau pokok kapok bahasa Indonesia atau randu. Dan juga kalau dalam bahasa Arab dipanggil al-qabu. Al-qabu. Jadi mungkin al-qabu itu juga ada imbasan kapok, kabu dan sebagainya, wallahu alam. Tetapi apa yang Pak Haji nak sampaikan sini bahawa pokok ni sangat-sangat berguna. Terutama macam kita duduk dekat kampung. Apakah penyakit yang selalu kita jumpa? Demam, sakit perut, kembung perut, sakit sendi-sendi. Tetapi kebanyakannya demam lah, cerita demam. Demam ni kalau dahulu, kalau di kampung lah, cara kita duduk dekat kampung ni, Pak Haji memang tinggal dekat kampung. Ini dia daunnya ini kita rebus, daun kita rebus dan kita minum untuk ubat demam. Daun ini ada dua, ada daun muda, ada daun tua. Kita boleh ambil. Kalau orang demam tu anak-anak masih kecil, kita bagi daun muda. Kalau orang dewasa demam, ambil daun tua. Tetapi boleh ambil daun tua, daun muda kerana dia juga mengandungi kalsium yang tinggi. Tengok sini, kita tengok. Kalau kita tengok macam ni, daun ni hitam saja, warna hijau kehitaman, dia mempunyai mineral yang tinggi, kalsium yang tinggi. Untuk apa? Untuk tulang. Jadi kalau orang dulu ni, kalau anak-anak tak boleh berjalan, dia bagi minum air daun ini. Istimewanya air daun ini selain daripada demam, dia ada laksatif ringan. Ini dia. Bapa, ibu, tuan-puan, Pak Haji nak pesan, banyak herba yang mempunyai sifat pencahar, julak yang kuat. Seperti daun senamaki ataupun daun sena. Dia julap yang kuat. Kadang-kadang kita ambil itu, dia julap. Tetapi ini tidak. Dia jadi julap tapi tidak kuat. Apa artinya? Dia bersifat emollient. Ini Pak Haji sebut lagi istilah emollient. Apa artinya emollient? Dulu Pak Haji kata salah satu yang jadi emollient dalam usus kita ialah minyak zaitun. Emollient ini dia menyapu dalam bentuk yang soft, lembut, yang menyejukkan dan dia tidak panas. Dalam perut kita, dalam usus kita, dia menyapu seperti sapu lembut, mengeluarkan semua kotoran di dalam usus. Kadang-kadang kita fikir kita nak cari macam-macam herba daripada luar negara untuk jadi emollient. Tetapi kita lupa bahawa ini boleh jadi emollient. Untuk menyapu dalam usus supaya jangan ada constipation. Jangan ada masalah sembelit, congested colon, sembelit. Kerana sembelit itu adalah punca kepada pelbagai penyakit. Cuba kita tanya orang-orang sakit,
kebanyakannya adalah asal daripada sembelit. Sembelit itu usus dia tak boleh keluar. Jadi apa caranya? Ini dia emollientnya, yang kita panggil dia sebagai pencahar ringan. Ya, selain daripada dia jadi ubat batuk, juga boleh kita gunakan sebagai daun ini. Kita rebus bagi minum. Berartinya daun ini dia memanas ataupun dia mendinginkan. Dia mendinginkan badan. Tengok, daripada daun ini saja boleh digunakan, yang pertama untuk demam, yang kedua untuk usus, yang ketiga boleh digunakan untuk usus sebagai emollient, dan boleh guna sebagai ubat batuk. Daun ni saja. Daun. Dan kalau kita tengok buahnya, ini buahnya. Ini buah yang masak, yang biasa di kampung kita buat bantal. Bantal kekabu orang panggil. Ya, di mana bantal ini sangat-sangat bagus. Kalau musim dingin, kita tidur dia panas. Kalau musim panas, kita tidur di atas kekabu ni, dia jadi dingin. Dia tidak jadi dia mengikut kalau panas jadi panas, tidak. Paling enak tidur di atas bantal kabu. Kalau Pak Haji dulu memang 100% di kampung mana ada guna bantal span, semua guna kekabu. Jadi kekabu ni dibuang daripada itu, diambil kekabunya ini lalu diisikan ke dalam kain, dia buat bantal. Itu di antaranya. Tetapi ada yang buah muda. Ini buah masak, ada buah muda, ada buah putih. Tengok sini, buah muda satu, buah putih satu. Jadi kalau buah muda yang putih itu yang masih kita kata mentah lagi lah, itu direbus untuk ubat penenang sakit jiwa. Orang sakit jiwa, orang meroyan, anxiety, depression, tak perlu makan ubat kimia yang ketergantungannya terus menerus. Ada dalam ubat sakit jiwa, ada dalam buah kapuk. Buahnya yang muda, yang mentah itu kita ambil. Masya Allah, sangat-sangat berkesan. Rebus ke semua sekali. Yang kulitnya itu kita potong, kita rebuskan. Itu dia antaranya. Daripada bunga, kita ambil bunga dia. Kalau kita ambil bunganya itu, kita rebus, dia jadi pencahar ringan. Macam daun sena, daun ketepeng itu kita ambil pucuk ketepeng, daun sena, ataupun di Malaysia dia panggil daun apa dia panggil, Cassia alata. Cassia alata, daun gelenggang. Orang ambil pucuk dia. Ambil pucuk gelenggang itu direbus untuk jadi pencahar ringan. Kalau yang ni dia bukan ambil pucuk, dia ambil bunga daripada kekabu untuk menjadi pelawas. Sangat baik, Masya Allah. Bila buah ni sudah besar, apa yang kita nak gunakan? Buah ini dah matang macam ni, apa yang kita nak gunakan? Ya, di sini, cuba lihat di sini, cuba di agak sikit difokuskan sikit. Macam mana boleh kita fokuskan? Lihat kat sini, boleh nampak kan? Ada biji-bijinya. Okey, boleh? Tengok bijinya ini. Bijinya ini tidak dibuang, jangan dibuang. Ambil minyak dia. Ambil minyak buat sakit arthritis, sakit sendi. Pak Haji ajar itu ambil biji daripada biji kurma kan. Ini ambil daripada biji kapuk. Ambil pada biji ni. Nampak biji banyak ni. Jangan kita buang biji ni untuk arthritis. Dia sangat-sangat bagus digunakan. Masya Allah. Begitu juga dengan daun ini. Ingat, banyak orang yang tidak tahu lagi daun ini. Nanti kalau buat sup, jangan lupa masuk ni.
masuk di dalam campuran daun sup. Ketika kita buat sup di rumah kita lah, sup ayam kah, sup daging kah, daun ini jangan ditinggalkan, mesti dimasukkan dia ke dalam sup tersebut supaya daging jadi lembut, supaya sup itu dia tak jadi sembelit, dia jadi lawas nanti. Masya Allah, ya. Jadi jangan lupa masukkan dalam ramuan untuk buat sup. Masya Allah, ya. Kemudian Pak Haji nak sebutkan lagi, ya, daun ini juga tadi Pak Haji sebut kata daun ini digunakan untuk apa? Digunakan juga untuk demam, muntah. Orang muntah, ya, orang demam muntah tu, muntah, daun ini direbus, muntah berak. Inilah juga yang digunakan. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka dia banyak digunakan, tapi banyaknya fokus bukan pada daunnya saja, tetapi digunakan untuk digunakan di bahagian kulit kayunya itu. Kalau kulit kayu ni terkhusus untuk apa? Untuk dua. Yang pertama hati, yang kedua spleen, limpa. Kalau limpa kita bengkak, hati kita bengkak, maka kita ambil daripada kulit kayunya itu yang direbus, yang diminum. Sebab dia adalah anti radang, anti peradangan. Dan di samping itu juga Pak Haji nak tunjukkan hari ini, iaitu pokok janda bahagia. Ni minta difokuskan. Pokok ini dia, pokok janda bahagia ni. Ini daunnya. Daun dia kena cari yang macam ni, yang macam tu tak begitu. Inilah yang kita ambil, kita rebus. Kita rebus untuk mandi orang yang ada masalah liver. Ya. Selain daripada itu juga boleh gunakan daripada kulit kayu pokok kapuk atau kekabu untuk liver dan juga spleen. Jadi insya-Allah, jadi pokok kekabu ini banyak khasiatnya, ya, untuk liver dan untuk itu dan sebagainya. Ini kayu ni dia macam ni. Pokok dia begini. Ini pokok orang panggil hujan lebat juga dipanggil, ataupun pokok janda bahagia juga dipanggil. Ya, kita rebus sangat-sangat bagus. Atau guna kulit daripada pokok kapur, liver dan spleen dan limpa. Jadi itu adalah antaranya, ya, yang kita boleh menggunakan. Sebab apa? Sebab dia adalah anti radang. Anti radang. Ya. Itu begitu juga yang tadi Pak Haji cerita pasal anti radang di sendi, radang sendi. Ambil biji ni, kita buat minyak. Macam mana? Masuk ke dalam minyak zaitun atau masuk dalam minyak VCO. Biar 40 hari. Ambil minyaknya tu disapu untuk radang sendi. Sama dengan biji kurma. Itu dia antaranya. Masya Allah. Ya. Jadi itu yang Pak Haji nak sampaikan. Kemudian seterusnya, sesuatu yang sangat-sangat bagus yang sentiasa digunakan di kampung-kampung dahulu. Kalau kita ambil ini, kita rebus daunnya itu untuk pecah batu karang. Batu karang. Ya. Boleh kita ambil daripada kulitnya juga. Boleh kita ambil pada daun. Tapi yang Pak Haji tahu banyak orang ambil pada daun di kampung dulu untuk pecah batu karang. Rebus, pecah batu karang. Untuk sakit sendi, rebus, minum. Tetapi kalau kita ambil batangnya itu, kulit batangnya itu lagi bagus. Itu lagi-lagi bagus dan Masya Allah sangat-sangat bagus. Ya, itu yang Pak Haji nak sebutkan. Kemudian seterusnya, akar. Akar ini digunakan untuk, yang pertama ialah untuk afrodisiak, untuk hormon, untuk meningkatkan libido. Akar dia. Boleh ambil akar dia. Ya. Jadi orang dulu dia memang pintar, ya, pintar dan cari herba-herba ni. Jadi akarnya itu digunakan, direbus dan diminum.
Dan selain daripada itu, akarnya itu juga digunakan untuk orang yang ada masalah batu karang. Selain daripada kita gunakan daun tadi, akar juga digunakan. Dan kalau ada kencing menanah, kencing yang keluar nanah, itu digunakan. Dan jangkitan di saluran kencing, UTI, urinary tract infection, gunakan ini juga, direbus, sebab dia bersifat diuretik. Ya, seperti mana Pak Ji sebut, kalau kita ambil dia, kencing dia kerak, dia pecahkan batu-batu karang yang ada itu, kerana dia bersifat diuretik. Itu ada di antaranya. Maka dia juga adalah baik, khususnya ya untuk apa yang Pak Ji sebutkan dia tadi, ialah untuk batu karang. Diuretik batu karang, diuretik demam panas, diuretik anti radang, diuretik anti demam, semua ada, antiparetik. Jadi oleh sebab itu, bahagian mana kita nak gunakan? Daun boleh guna, kulit batang boleh guna, akar boleh guna. Dan paling bagus sekali untuk disentri, sakit disentri, sakit menggulung-gulung dalam perut ni, radang di perut ni, kembung, angin tak mau keluar, perut tu jadi buncit begitu, ya, sebab dia tak mau keluar angin, bernafas gitu. Itulah yang kita ambil. Kemudian kita juga boleh gunakan dia untuk edema. Edema ni apa? Bengkak badan kerana cairan air kita tak boleh keluar. Bengkak kat betis kita, bengkak kat badan bengkak, jadi macam orang ambil steroid tu edema. Gemuk dekat muka ini dan sebagainya. Kerana apa? Kerana steroid itu merosakkan ginjal. Jadi kita ingat bahawa kalau usus kita elok, maka tubuh badan kita akan elok. Kalau ginjal kita elok, maka tubuh badan kita akan jadi elok. Bagaimana nak membersihkan usus? Daun kapuk, daun kekabu. Macam mana nak mengelakkan radang pada ginjal? Kita gunakan daripada akar kekabu. Masya Allah, ya. Ini boleh kita lihat. Baik, seterusnya apa yang Pak Haji nak sebutkan lagi, bahawa dia ini kita boleh gunakan untuk orang yang muntah berak. Ambil kulit batangnya, kita rebus, minum. Ya, dan bila kita minum itu, dia akan berkeringat, dia akan keluar peluh banyak. Ya, menandakan bahawa dia telah memproses daripada tubuh badan kita itu, mengeluarkan racun yang ada pada tubuh badan kita. Dan salah satu lagi yang digunakan di kampung-kampung, yang Pak Ji masih ingat lagi, iaitu orang guna untuk asma, untuk demam asma penat lah, direbus sama ada daun atau di kulit, di bahagian batangnya. Tapi kalau dulu kalau dekat kampung tu ada yang pokok yang ada duri, yang duri besar. Duri kekabu ini diambil 7 duri, diasah untuk asma. Tetapi kalau gitu susah. Tapi yang paling penting ambil kulitnya saja. Kalau ambil durinya juga sangat bagus, ya, untuk pernafasan. Ya, itu adalah untuk asma. Dan juga untuk sesama kan flu, kena virus. Macam mana cara nak gunakan antivirus daripada pokok kapuk ni? Boleh kita gunakan, Masya Allah, untuk itu dan juga sebagainya. Kemudian seterusnya, dia gunakan untuk ubat berkomor. Direbus komor untuk menjaga sakit gigi, seriawan dan sakit bibir. Kadang-kadang gigi tu dia keluar darah di gusi, seriawan, atau bibir dia ni sentiasa duduk, orang kata duduk bengkak. Kita rebus, kita komor. Allahu Akbar. Ambil bahagian mana? Kita ambil bahagian kulit. Masya Allah, banyak sekali kegunaannya sebagainya. Kemudian seterusnya dia mengandungi zat besi yang tinggi bersama dengan kalsium yang tinggi.
Jadi oleh sebab itu kalau kita gunakannya itu untuk orang-orang yang ada masalah anemia. Ya, anemia boleh guna daripada daunnya. Daunnya boleh kita buat sayur, boleh kita buat sup macam yang Pak Haji sebutkan tadi, kita boleh gunakan. Dan rebusan daripada daun ini dia akan menyuburkan rambut. Itu adalah sebahagian daripada pengobatannya. Tetapi yang lebih menarik sekali, kulit batangnya itu tak ramai orang yang tahu dia adalah ubat untuk penyakit DM, untuk penyakit kencing manis. Kulit batang daripada pokok kabut ni. Jadi kalau kita lihat daripada akarnya, batangnya, daunnya, bunganya, hatta kepada buahnya, buah yang mudanya, kita tengok semua sampai kepada bijinya yang di dalam buah itu pun mempunyai perawatan atau mempunyai khasiat pengobatan yang boleh kita gunakan. Dan kalau kita ambil daun ini ataupun kulit ya, kita buat infus. Kita buat infus maksudnya kita rendam kulit tu. Ya, kita ambil kulitnya, kita rendam semalaman. Boleh buat untuk rendaman kaki, untuk kaki yang bengkak air, atau untuk nak keluarkan racun. Boleh buat dengan rendamannya saja. Daun ini boleh dibuat sebagai mandian. Kita rebus, kita mandi untuk memperbaiki liver, macam kita buat dengan daun ni, daun lebat ini. Itu adalah di antaranya. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa dia bersifat dingin, sejuk. Berartinya badan yang sedang panas, penyakit-penyakit panas, dia boleh didinginkan dengan kapuk yang kita boleh ambil di situ, insya-Allah. Itu di antaranya yang boleh kita buat ya. Alhamdulillah. Dan begitu juga dengan orang yang ada masalah suara yang serak. Ya, Pak Haji ulang sekali lagi ya, suara yang serak. Macam mana cara untuk kita nak hilangkan dia punya suara yang serak itu? Dengan kita minum air rebusan daunnya ini untuk kita minum. Ya, itu adalah antara kegunaan-kegunaan pokok kapuk sejauh pengetahuan Pak Haji. InsyaAllah kita akan detailkan lagi, insyaAllah selepas daripada iklan ini, insyaAllah.